nai dengan doa. Nah, hak kita baca sudah baca tahiyat akhir. Nah, ni doa ni. Doa hak kita baca lepas pada baca tahiyat akhir dalam mayat belum pada nak wisalah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Siapa tak baca doa ni lagi, tak hafal doa ni lagi, tak ingat doa ni lagi, tak ada wa amal doa ni lagi, minta kita pakai wa amal aku. Sebab apa? Sebab siapa-siapa yang baca doa ni, satu, Allah Ta'ala dia selamat daripada neraka jahannam. Orang wa amal baca doa ni, Allah Ta'ala dia jauh pada api neraka jahannam. Yang dua, Tuhan jauh daripada azab kubur. Lepas tu yang ketiga, Tuhan jauh daripada fitnah masa nak mati. Yang keempat, Tuhan jauh daripada fitnah dajjal. Pak perkara ni Nabi kita minta jauh. Nabi kita tak say pak perkara ni. Nabi kita tak say. Sebab tu Nabi kita doa. Pada doa Nabi kita baca, jadi ajaran, jadi khamsah kepada kita, kita boleh wa amal turut. Kita boleh minta turut. Hak Nabi kita minta, hak molek kali. Doa Nabi kita baca molek kali. Maka fak kita semua ramai-ramai pakatlah wa amal. Dan alhamdulillah. Patu fak kita semua mana ayat. Gini, pagi marang kita royak dah katanya, Nabi kita minta kita jauh daripada azab api neraka jahannam. Jadi gini, doa hak ni kita baca sudah kita baca tahiyat akhir. Tak kira maya fardu, tak kira maya sunat. Kita baca tahiyat akhir sudah kelingan selawat kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sudah tu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sudah pak baru wisalah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Habis tu Nabi kita baca doa ni, sudah baca tahiyat akhir semua Nabi kita tak biasa tinggal. Nak royak kata besarnya doa ni. Maka saya nak wifak kita semua ramai-ramai, siapa-siapa tak hafal lagi, tak ingat lagi, tak ngapal lagi, tak wa amal lagi, minta pakai wa amal aku. Sebab besarnya. Satu Nabi kita minta jauh daripada azab neraka jahannam. Hak ni kita ngaji dah pagi marang. Yang kedua, hak Nabi kita minta jauh. Hak Nabi kita minta selamat daripada azab kubur. Hak Nabi kita minta jauh selagi pula daripada azab kubur. Ibu bapa adik akak semua, Nabi kita minta jauh daripada azab kubur. Ya gini dah amun nak ayat dah. Tak tahulah kata fak kita semua ni takut kau tak takut Gini dah. Fak kita semua tahu tak kata orang hak mati gimana? Gimana orang mati? Gi duduk di alam barzah, gi duduk di alam kubur. Orang mati bukan duduk di rumah. Sama ada tubuh dia, sama ada roh dia. Sebangan kita ni, kita tahu dah atau ni tubuh ni hak kita duk pegang ni. Ni tubuh, roh kita duk mana? Duduk dalam tubuh ni. Duduk dalam tubuh ni. Jadi apabila kita mati, apa makna mati? Mati ni makna kata tubuh kita ni ni tubuh ni. Dia becek dengan roh. Dia becek dengan roh. Apabila roh tubuh pada tubuh ni, panggil katanya mati. Tubuh dengan roh ni duduk mana? Duduk dalam kubur, duduk dalam tanah. Ni tubuh ni hancur yang di tanah mula, hancur tak ada gapo. Adapun roh tu duduk di alam barzah. Alam barzah duduk mana? Alam barzah ni ulama kita royak duduk antara dunia dengan akhirat. Alam barzah ni bukan akhirat lagi. Bukan dunia, duduk tengah-tengah. Akhirat ni bila? Akhirat ni apabila malaikat Israfil dia siuk sangkala kalian dua, dunia ni tak ada, ada hanya akhirat. Masa tu akhirat sungguh. Adapun alam barzah ni alam barzah duduk tengah dunia dengan tengah akhirat. Ada tengah. Pengata alam barzah. Jadi ibu bapa dak semua, gini amun ayat. Masa orang mati kita biasa tengok tak? Orang mati dia mau tanah dalam kubur.
Demo tanah dalam tanah dalam kubur, dalam tanah kubur tu ke. Demo tanah. Gini. Dalam lubang tempat tok orang mati tu ya bukan ada tara tu hak kita nampak. Ya bukan ada tara tu hak kita biasa tengok. Kita biasa tengok dah orang tanah orang mati. Sikit lagi kita pun kena tanah baik tu juga. Tak usah takut lah. Nah, kena mati laka, lepas tu bagi kita mati, dia mau ambil tubuh kita ni kan, ambil mayat kita, bubuh dalam tanah laka. Pahak amba nak wifat kita semua tahu ke. Kata gini, kata lubang kubur hak tepat tok kita dalam kubur tu ke. Ya bukan ada tara hak kita nampak tu, faham? Mata hak kita tak boleh tengok tu, mata kita tak nampak banyak perkara lagi dalam kubur. Bukan kubur ni sekadar kata tak orang mati, tak tubuh orang mati, tak mayat dalam situ, lepas tu tubuh tu kena makan ikut ulat, kena makan ikut gapo dalam kubur ke, lepas tu hancur hilang cerita, tak ada. Okey. Walaupun tubuh badan ni hilang, tak ada cerita dah, hancur jadi tanah mula, tapi roh kita tak hancur. Winyan kita ni tiap asal nairang dalam tubuh kita memiwan hancur, tak ada hancur. Roh ni lah kena azab, kena gapo dalam kubur tu. Jadi tengok, Nabi kita minta wa min azabil qabri. Nabi kita minta jauh daripada azab al-qabri tu kubur, azab kubur. Makna katanya dalam lubang kubur hak letak orang mati ada azab. Ada azab. Ada kuam teraman, ada kalung tuk ja Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata saja-saja, bukan kata tak ada gapo, ibu apa ada akak semua. Ni fak kita semua kena takut juga. Nak kena takut juga. Ni hama nak ayat dah. Hama nak ayat fak kita semua nampak. Masa kita hidup di atas dunia, berapa tahun? Kita katakanlah, kita misal tu 100. Allah Ta'ala hai ayuk ke pokra 100 laka misal. Allah Ta'ala wi umur kepada saya 100, Allah Ta'ala wi umur kepada kita pun 100 misalnya tu. Nah, 100. Kita rasa-rasa kita hidup di atas dunia 100 pi. 1 tahun tu lama lagi. Lama dah. Oh lama, orang umur 100 tahun ni lama. Tapi ibu apa dah kau semua? Bos apa umur 100 pak, kita mati. Duduk dalam lubang kubur. Kita mati dan maupun mani mayat kita, kapal mayat kita, semaya mayat kita, usung mayat kita, bawa pergi di lubang kubur. Tanah kita dalam kubur, tanah kita dalam tanah. Lepas tu nak kamu, dia mau perkelik. Tinggal kita sore duduk dalam lubang kubur. Ambil ya umur kita mati 100. Siapa nak berlaku kiamat tu, berapa tahun pula kita kena duduk dalam lubang kubur? Berapa tahun pula kita kena duduk dalam lubang kubur? Berapa tahun pula? Tak tahu berapa tahun. Walaupun tak tahu berapa tahun, tapi lama pada dengan kita hidup atas dunia. Lebih pada 100. Kita hidup di atas dunia tu hari umur 100 ya. Tapi dalam lubang kubur kita kena duduk lebih pada 100 tahun umur kita hidup di atas dunia lagi. Lepas kita semua tak takut ke? Tak takut kata kita kena azab dalam kubur? Tak takut? Takut ke? Kalau kita takut kita, pas kita kena hidup diri dalam lubang kubur. Bukan boleh wakil. Amo tak segi pakai demo girati amo. Tak boleh wakil back tu berkata boleh boleh orang mati hati kita dak. Kena pergi duduk di belakang. Tak segi pun kena pergi. Siapa orang mati hak perangai jahat. Orang mati hak tak semaya, orang mati hak tak puasa, orang mati hak tak keluar zakat, orang mati hak tak sedekah ni ke? Orang mati hak deraka kepada Tuhan ni ke? Nah, roh dia. Orang duduk usung wak pergi kubur ke? Roh orang mati hak jahat ni ke duduk tepik lebelah. Muna wak pergi mana aku? Aku tak segi tu, tepat muna wak pergi tu. Roh duduk tepik atas ngusung tu.
Tapi kita yang orang hak duduk bawah tu ke tak dengar suara roh hak ni tu duduk tepik. Duk kata, mana buat pergi aku mana aku tak segi, aku takut. Sebab tu hai buka dah tu. Lubang kubur hak nak letak dia tu ada azab duk tunggu belah-belah dah. Ni fak kita semua ni, kalau siapa malah mayat, kalau siapa malah nak ngaji agama, tak se baca Quran, tak se keluar zakat, tak se buat amalan dekah, tak se taat kepada Allah Taala, orang tu kena jumpa waktu tu. Pas suara kita duk tepi atas ngusung tu ke, tak ada manusia suara habuk hak duduk turut hatta mayat kita tu dengar. Tak ada. Kau kita biasa kita kenal tak orang jahat seorang. Orang ni yang tak semaya, tak biasa pergi sejik. Nah, lepas tu duduk dengan mabuk, lepas tu dia mati. Kecak mudah-mudah rak matilah jahat, matilah muksiat. Kita mani mayat dia, kita kapal mayat dia, kita semaya mayat dia, lepas tu usung. Kita biasa dengar tak suara mayat ni, suara roh mayat ni duk tepik. Tak ada biasa. Oh, kalau dengar suara roh duk tepik tu, okay, bakal tinggal. Tik-tik-tik bakal lari cebu. Nah, bakal lari lah ke. Apa? Sebab takut. Tapi tak dengar. Tapi ada makhluk tu yang dengar. Apa? Binatang dengar. Lembu, kambing, burung. Nah, dengar suara-suara duk tepik. Ha ni tu. Allahu Rabbi ya Karim. Ha ni nak ayat. Sebab tu fak kita semua takutlah ke. Sebab tu kena ngapa doa ni we ingat. Buat kita ngapa doa ni ingat dah kita baca lah semaya. Sudah kita baca tak ayat akhir, jangan gaduh wi salah. Faham tak? Jangan gaduh wi salah. Baca dulu doa ni, minta wi kita jauh, minta wi kita selamat daripada azab kubur. Tengok Nabi kita ajar molek. Nabi kita nak uwi kita selamat daripada azab kubur laka. Tak sewi kita kena azab-azab dalam kubur tu, ibu bapa adik akak semua. Sebab itulah ibu bapa adik akak semua, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Affan ni khalifah yang ketiga. Mula-mula khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar, lepas tu Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan ni ya gi kubur bila ke ya tiak sama. Bawa siapa kubur, bawa gi ziarah kubur. Nah, tiak Sayyidina Uthman. Natu Nabi SAW. Sayyidina Uthman bin Affan ni natu Nabi SAW. Nangis tiak sama. Siapa basah yang nak ya atas mata saat ni tu tubik banyak. Siapa apa nama ni? Siapa basah yang orang pun nah, sahabat-sahabat hak lain nampak lagu tu tanya. Tanya kata, Gena menangis. Gena magi kubur nangis sokmo. Gena tiak sokmo magi kubur he Amirul Mukminin. Gena he Amirul Mukminin, he Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman kata gena, aku pesa dengan Nabi SAW royak. Nabi kata bermula kubur, tempat tanah orang-orang mati ni ke, tempat mula-mula hak akhirat. Tempat mula danrek khangwan akhirat. Kalau lepas di sini, maka lepaslah di hari akhirat. Kalau tak lepas di kubur, tak lepaslah di hari akhirat. Sebab tu yang nangis. Kalau aku aku tak selamat dalam lubang kubur di hari akhirat esok, di pada mahsyar, di titik sirat, di mizan, di gapo tu tak lepas aku. Tapi kalau aku lepas di dalam kubur, aku pun selamat di hari akhirat esok. Allahu Rabbi ya Karim. Ni nak ayat taufik kita semua. Sebab itulah kita ni kamu nak ayat, kita kena percaya dengan hak kubur ni ke, hak alam kubur ni ke, hak alam barzah, tiga perkara ni. Ingat molek pak kita. Yang pertama, kita kena percaya kata muka nakir ni ke, ia tanya sungguh kita dalam lubang kubur. Ni. Ingat molek ni. Pak kita ramai-ramai ni. Hari ni malaikat tak ada siapa tanya kita. Malaikat tak ada siapa tanya. Tapi ingat molek, masa yang kita duduk dalam lubang kubur sore diri, ada dua malaikat nama muka patuh nakir. Dua malaikat ni, ia mari tanya kita. Ia mari tanya kita. Sore kita dalam kubur sore. Bukan duduk dengan sayang kita.
bukan duduk dengan mak kita, bukan duduk dengan abah kita, duduk kondiau. Duduk sore dalam lubang kubur fak kita semua ni nak ayat tu. Dah. Duduk sore, pas muka nakir ni Allahu Rabbi ya Karim. Bukan kata ya mari molek. Kalau kita orang soleh tu ya mari molek. Kalau kita orang jahat, orang tak semaya, ya mari dengan huduh. Ya mari dengan huduh. Tak ada seorang pun dalam kalangan fak kita yang nak lari pada muka nakir boleh. Tak ada seorang pun, tak ada seorang habuk, tak ada seorang pun. Tak kira orang Islam ke, orang kafir ke, kena tanya muka nakir lah ke, kena tanya di soal muka nakir lah ke. Amun ayat gini. Saya dan fak kita semua hak duduk dengar, mak abah fak kita semua, nah, adik-adik fak kita semua, anak-anak fak kita semua, waris-waris fak kita semua, sayang-sayang fak kita semua, kena tanya soal muka nakir lah ke. Mana kata malaikat muka nakir dalam kubur esok kita mati, dia tanya. Supaya mak kita hak mati, muka nakir tanya dah. Lah ni pun duduk tanya lagi muka nakir. Lah ni, ada setengah-setengah orang hak mati tu, muka nakir tanya siapa kemak. Duk tanya situ. Pas dia mengatakan malaikat muka nakir 2 orang. Ya ustaz, patut orang mati yuta-yuta. Malaikat tu bukan 2 orang muka nakir ni ya. Ramah lagi. Nak lari tak boleh. Nah, mak kita, abah kita, tok kita, cik kita, tok uwe kita hak mati-mati dah dulu tu, kena tanya belakang dah di muka nakir. Hari ni kita tak mati lagi, tak kena tanya lagi. Tapi ingat molek, kalau misal katanya malam ni kita mati, demo pun tanah kubur, kena tanya lalu dah malam ni. Kalau kita mati esok, nah, kena tanya lalu dah esok. Nak royak katanya, apabila siapa masa kita mati, kena tanya lah. Kau tak ada sorang pun hak boleh lari. Kena tanya habis. Allahu Rabbi. Nah, orang kafir, orang Islam, tu dia nah. Demo buat pelik demo. Kena, demo kata, kalau tubuh badan kita hacum ke orang mati ke, cuba kita pergi gali. Gali kubur orang hak mati lama-lama dah. Orang hak mati 50 tahun lebih dah. Orang hak mati 40 tahun lebih dah. Ada dah lagi mayat dia? Tak ada dah. Pas muka nakir nak mari soal, nak mari tanya benar dak muka nakir dia soal itu. Bukan soal tubuh badan mayat. Mayat tu mati hacur, kena makan diulat habis tak ada. Tapi hak yang ada tak hacur iaitu roh kita. Roh kita ada di alam barzah. Adapun tubuh badan ni duduk di alam kubur dalam tanah tu hacur habis. Tapi roh orang mati tu, nah, roh tubuh badan kita tu, roh tu duduk tak mati. Sebab itulah misalnya kata kita ni kan mati bukan kena tanam dak. Kita mati sebab kena bang hacur ataupun kena makan di binatang, kena makan di rimau kau, kena makan di singa kau, kena makan di buaya kau. Contoh hacur lebur tubuh tak ada. Tapi matilah. Nah, mati. Maka roh kita duduk di alam barzah, di alam barzah. Roh kita tu. Ataupun orang kafir. Orang kafir ni kan dia mati dia bakar. Tubuh dia bakar. Nah, tak ada hacur tubuh dia jadi habu, jadi habu. Tak ada tahanan dak. Nah, jadi habu habis licin. Tubuh orang kafir ke ya mati pak pergi bakar, Lepas tu malaikat muka nakir nak tanya, "Bakno tubuh dia tak ada, dia tak ada tahanan dak." Roh orang mati tu kena bakar ke dengan api tu? Dak kena bakar. Hak kena bakar hak demo orang kafir ke buat mati pak dia bakar. Tubuh yang kena bakar, ada pun roh tu pergi di alam barzah kena soal muka nakir. Muka nakir tanya juga. Allahu Rabbi ya Karim. Ni. Nah, ni hak ni kita takut. Muka nakir tanya, mula-mula sekali muka nakir tanya ke apa? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tuhanmu siapa? Ibu apa ada akak semua? Walaupun hari ni kita ngapa kamtop. Allahu Rabbi, aku nak jawab kata Allahu Rabbi, aku ingat. Kita soal cuba mu tanya aku, Man rabbuka. Aku nak jawab benar. Kita tanya kita. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Hei Minah. Contoh kata dah, hei Minah. Kita pun Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Boleh jawab dah tu. Tak apa dah tu Bagi kita mati, nah duduk dalam kubur ni ke, muka nakir tanya kita Man rabbuka, kita jawab betul dah.
Gini. Kita jawab kalau kita duduk dalam kubur, bukan jawab supaya kita duduk jawab orang tanya di atas dunia. Tak apalah di atas dunia kita jawab, kita ingat kita apa. Kita ngapa tak weh, boleh mau tanya kita royak boleh. Tapi dalam kubur sikit lagi, ya bukan jawab dengan gapo hak kita hak ni tu ngapa. Kita ngapa tak molek, ingatlah kau dah kita mati, kita nak jawab baik tu tak boleh. Ya jawab dengan email hak ada lah hati kita. Apa ni marabbuka, siapa tu hemung. Sebab tu orang kafir tak boleh jawab. Orang kafir kita tahu sang kita kafir. Sang kita kafir kita pun ajar dia. Ni sikit lagi mukan nak tanya mung kena ngapalah. Allahu Rabbi. Allah ke pelacau koncan kena ngapa. Baru mula lepas tak kena katak misal tu. Tapi dia tak boleh beriman dengan Allah. Dia tak boleh beriman dengan Allah. Kalau kafir saat ni tu mati, walaupun di atas dunia, yang ngapa dah kamtak tu. Allahu Rabbi tu. Tapi bermati pak nak jawab tak boleh. Sebab dia jawab bukan dengan gapo kita ngapa. Tapi dia jawab dengan hati kita. Dalam apa? Dia jawab dengan email. Dia jawab dengan email. Sebab tu, muka hakim mari tanya roh orang kafir Allah apa ni marabbuka. Orang kafir senyap. Orang kafir nak jawab tak boleh. Tak kenal, tak tahu kata siapa Tuhan dia. Sebab apa? Sebab di atas dunia dia tak ada beriman dengan Tuhan. Dia nak jawab Allah Rabbi tak boleh sebab dia tak beriman dengan Tuhan. Ni nak ayat tu. Dah, dia tak beriman dengan Tuhan, dia tak boleh nak jawab. Oh, ya baik tu. Apabila dia tak boleh jawab, tahu tak Nabi sebut gana, malaikat muka nakir ni dia ada tukar. Nah, tukar hopsi tu. Ya ambil tukar dia tu gumwi. Katok rodeh. Nah, orang tu hak tak boleh jawab tu. Allahu Rabbi, kena rodeh di malaikat muka nakir ke? Lagu mana ibu apa? Dalam kitab sebut, dalam hadis sebut jerit orang tu. Sakit. Kena rodeh di muka nakir bakwi. Nah, Allah sakit. Tak tahulah kata. Nah, Allah sakit tara mana. Kita ni bukan kita kena rodek dengan kayu ke Allah sakit dah ni. Kalau biasa kena rodek tak kena tap kena rodek tak dengan besi. Ni muka nakir ni besi daripada api neraka pula rodek kita. Nah, Allah jerit kita sakit. Nah, gelepah kita, tapi tak ada suara habuk hak boleh tolong masa kita kena rodek dalam alam barzah, dalam lubang kubur. Sebab tu kita semua kena jumpa laka dalam alam barzah tu. Sebab tu hari ni ibu bapa dan akak semua tanya kita. Tamta rau wa kita kena Tuhan dak lagi. Rau ruca Allah Taala lau yang kena Tuhan dak lagi. Kena dak lagi Tuhan tu. Kalau tak kena ngaji banyak-banyak. Dak awaluddin ma'rifatullah. Kita kena ngaji, kita kena belajar. Waktu kita kena Allah. Nak kenal lagu mana kalau kita tak ngaji? Kena ngaji baru kenal. Nah, sebab tu ngaji hatu hari ni ke wajib. Wajib kita kena ngaji. Sebab kita kena tanya dalam lubang kubur esok. Tak aku. Pas nak tanya boleh. Bukan kita kena ngapa. Bukan kena ngapa kamtop. Tapi kena iman kita tu sempurna dengan Tuhan. Allahu Rabbi akan ni tengok ni ibu bapa. Kalau kita tak ngaji, we kenal Tuhan. Lagu mana kita nak jawab? Kam tak sebab jawab dengan hati. Jawab dengan email hak adalah hati kita ni. Kita cek hati kita, email kita. Kita cek email anak kita, email cucu kita, email bini kita. Sempurna tak lagi. Kena molek tak lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak kena molek, lagu mana nak jawab depan Tuhan? Nak jawab di muka nakir dalam kubur esok. Kena tanya laka ni tak ada suara pun hak lari boleh. Allahu Rabbi ya Karim. Sebab tu kita kena ngaji bapa. Nah, kena ngaji belaka tu. Sebab tu duk kacau suruh ngaji tu. Nah, ngaji Allahu Rabbi. Sebab tu orang hak boleh ngaji agama ke, masya-Allah, orang ni Tuhan nak selamat daripada azab kubur. Tadi ya Allahu Rabbi ya Karim. Kena ngaji we kena Tuhan, we kena nabi. Lepas tu, nah muka nakir tanya pula. Man nabiyuka?
Siapa Nabi mung? Hei, orang kafir tak boleh nak jawab. Sebab apa? Sebab di atas dunia dia tak percaya dengan Nabi Muhammad. Dia tak percaya dengan Nabi Muhammad. Orang kafir tak boleh nak jawab. Ngangor situ. Kena rodai pula di muka nakir. Kita ngaji agama, kita ngaji Nabi Muhammad, kita beriman dengan Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad ni kecek benar. Nabi Muhammad ada sifat amanah. Nabi Muhammad ni orang cerdik. Kita beriman dengan Nabi Muhammad. Bukan nakir tanya kita di dalam kubur. Nah, man nabiyuka, kita jawab, Nabi Muhammad SAW nabiku. Nabi Muhammad SAW Nabi aku. Sebab apa kita boleh jawab? Sebab kita beriman dengan Nabi Muhammad di atas dunia. Ni nak ayat. Sebab tu alhamdulillah fak kita semua ramai-ramai ni ke boleh jadi orang Islam, boleh jadi orang beriman, boleh jadi orang hak percaya dengan Nabi Muhammad, percaya dengan Tuhan. Sebab Tuhan nak selamatkan kita. Sebab tu fak kita semua ramai-ramai ya agama la iman ya adalah hati kita. Ya agama la. Yang kena. Yang buat. Jangan buat benar-benar hak cabut iman tu. Jangan buat benar-benar hak wak rusak iman tu. Jangan buat benar-benar hak wak cemah iman tu. Sebab iman hak adalah hati kita ning lah. Hak nak kita selamat masa kita duduk di alam barzah. Nak kita selamat masa kita duduk di alam kubur. Allahu Rabbi ya Karim. Tu. Ingat molek. Jadi hak kita kena percaya dengan alam kubur ni kan 3. Pertama, satunya ada soal muka nakir, tanya daripada muka nakir. Muka nakir yang akan tanya fak kita semua dalam lubang kubur. Ya, fak kita semua kena jumpa laka. Saya pun kena jumpa, fak kita semua pun kena jumpa. Lepas tu dalam lubang kubur ya ada azab, dan yang ketiga ya ada nikmat. Dalam lubang kubur ni kan supaya kita royak ni, supaya saya royak ni. Ya bukan tanah bek tu biasa dak. Tanah bek tu hak atas dunia, tapi tengah-tengah dunia dengan tengah akhirat tu tongklang orang panggil alam barzah tu. Alam barzah tu ke ya ada satu alam, satu mitik kita panggil, satu alam. So pula hak orang mati saja boleh pergi situ. Hak orang mati saja hak boleh sapa di situ. Duduk di situ orang mati saja. Kalau kita mati, roh kita duduk situ juga. Duduk di alam barzah tu. Lepas tu di dalam kubur ni kan ibu bapa dia akak semua ya ada azab dan ya ada nikmat pula. Nabi SAW ada bersabda, Nabi kata al-qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Ni Nabi sebut. Nabi kata kubur tempat tanah orang mati tu orang mati pak, kita pun ambil mayat orang mati tanah situ. Kubur tempat letak orang mati tu kan Nabi sebut dalam hadis, dia jadi satu kebun daripada kebun syurga. Tempat senil, tempat perintah, tempat sedap. Lubang kubur tu jadi kebun syurga Nabi kata. Dan au hufuratun min hufarin nar, ataupun jadi satu lubang daripada neraka pun jadi juga. Mana kata lubang kubur tempat letak orang mati tu ke ya ada 2 tempat. Satu ya di syurga, nikmat syurga, kebun syurga. Yang 2 ya di tempat lontot, jadi tempat neraka, jadi tempat azab. Jadi tempat seksa. Lubang kubur tu juga. Tu dia Lepas tu orang hak masuk dalam kubur, lepas tu kubur dia jadi syurga. Jadi kebun syurga, jadi tempat sedap tu bagi orang hak buat amalan yang baik. Di atas dunia dia semaya, dia baca Quran, dia zikir, dia keluar zakat, dia sedekah, dia puasa. Dia buat amal ibadat, dia buat amalan soleh. Maka masa dia mati dalam kubur, dia hak ni tu duduk dalam kebun syurga senang, tak ada azab sikit habuk. Adapun orang hak tak semaya, orang hak tak ada ngaji agama, orang hak tak ada kenal Tuhan, orang deraka kepada Tuhan, orang munafik, orang kafir, orang Yahudi. Duduk dalam kubur, mereka semua kena azab laka, kena seksa, kena azab. Allah na'udzubillah min zalik. Maka atas kita nak buat kubur kita jadi benar. Yutikan kat tam kita ni Tony. Kalau kita tak semaya, kalau kita tak puasa, kalau kita tak keluar zakat, kubur kita jadi satu lubang neraka. Tempat azab kita sikit lagi.
Di atas dunia tak semaya, tak ada gapo lagi. Tak semaya, tak keluar zakat, tak sedekah, tak ngaji agama, tak ada puasa, duduk buat benda hak Tuhan larang, duduk makan benda haram, duduk kerja benda hak haram. Atas dunia Tuhan tak ada azab apa lagi, tapi ingat, nah, hidup di atas dunia sama tara, tapi kalau kita mati duduk dalam kubur tu panjang lagi. Masa kita duduk dalam kubur tu panjang, kena azab dan kena seksa. Atas kita. Tengok kita dah buat gapo hari ni. Kalau kita semaya, kita baca Quran, alhamdulillah lubang kubur kita jadi kebun syurga. Tapi kalau kita duduk dengan tak semaya, tak tutup aurat, tak ngaji agama, tak ada tinggal benda haram, dalam lubang kubur kita akan jadi satu lubang daripada api neraka. Na'udzubillah min zalik. Ibu bapa dan akak semua. Nah, saya nak royak sikit ni. Di sini saya nak royak sikit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang-orang yang kena azab dalam kubur ni ke, ada berapa perkara. Amal nak royak setengah daripadanya. Minta apa kita semua pakat jauh daripada benda ni. Tak. Ibu bapa dan akak semua. Jadi kita pehedah saat ni kata, dalam lubang kubur ni ke bukan tempat duduk biasa dah. Lubang kubur Nabi sebut dalam hadis, jadi satu kebun syurga ataupun jadi satu lubang neraka, satu lubang azab pun boleh juga. Duduk di amal hak kita buat. Dah. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, kalau orang hak amalan soleh, maya tahajud, jaga semaya, baca Quran semua, wa amalan sedekah, wa amalan keluar zakat. Nah, ya wa amalan ibadat banyak. Kau ya duduk atas ngusung, demo duk usung dia nak pergi kubur tu pun, ya suruh pergi banyak-banyak. Wak pergi banyak-banyak, jalan cepat, wak pergilah aku banyak-banyak di kubur. Sebab apa? Sebab tu hidup cedek kebun syurga kepada aku dalam kubur. Ia duduk suruh kita wak pergi banyak-banyak. Dia namun jalan amat-amat ni, wak pergi banyak-banyak. Lu tengok aku nak masuk dalam kubur, Sebab apa? Sebab kebun syurga tu hidup cedek dah. Sebab apa? Sebab dia orang semaya, dia orang puasa, dia orang baca Quran, dia orang keluar zakat, dia orang hak belanja sedekah. Ya tak. Ya tak boleh dengar. Boy dengar kata ada orang buat khairat di sejid tu, di ponok tu, dia kalau hafiz tu, di tadika tu, ya lalu dah suka. Orang lagu ni ke, buat masa yang mati, ya raduh-raduh nak pergi kubur. Sebab apa? Sebab tu heruduk tu heruduk cedek dah satu kebun dalam kubur dia. Ada apa orang malah maya, orang malah buat amal ibadat kepada Tuhan, malah ngaji. Nak orang ni takut. Muna wagi mana aku yang wagi aku tak segi. Sebab yang nampak dah dalam lubang kubur tu ada api duk nyala. Duduk nanti nak seksa dan duduk nak azab. Kita orang hidup ni tak nampak kata ada seksa dalam lubang kubur. Tapi orang hak mati tu nampak dah. Allahu Rabbi ya Karim. Sebab tu kita takut. Ibu bapa dia akak semua. Gini. Amo nak ayat sikit pagi ni mengenai dengan hak Tuhan seksa orang ni dalam kubur kih gapo. Ada beberapa perkara kalau kita buat benda dosa ni, benda maksiat ni dalam kubur kena seksa. Dalam kubur kena seksa. Yang pertama ibu bapa dia akak semua, orang tak se bayar hutang orang ni, ingat molek. Siapa ada lekat hutang dengan orang lain tapi tak se bayar. Tak se masuk pergi jumpa dengan tuan ya. Nah orang pun tuan duit pun Allah sakit hati. Nah minta apa kali tak leh. Lari pula demo. Mana duit kamu hutang dengan aku 10,000 baru ni. Ya lari tak se jumpa. Katuk nak telefon. Nah, ya tak apa nak bayar akhirat. Bayar akhirat nu lama lagi. Akhirat nak siapa hak ni tu di pada masyar tu. Kita kena duduk dalam lubang kubur dulu. Pak ingat molek. Siapa tak bayar hutang ke orang dalam kubur kena seksa. Kena seksa. Apa kita nak ke? Belum pada kita nak bayar pahala kita kepada orang hak kita hutang duit tu ke. Dalam kubur kena seksa dulu. Pada nak siapa hari kiamat tu. Nak siapa di pada masyar kita jumpa dengan dia pula tu tahu bila. Apa kita nak tanggung ke seksa azab dalam lubang kubur. Sebab tu kita nak bayar banyak-banyak. Kita nak bayar banyak-banyak. Doa dengan Tuhan kalau WhatsApp banyaknya hutang ustaz saya ni, banyak hutang ustaz. Lepas tu nak buat kita doa dengan Tuhan maya sunat hajat. Lepas tu baca surah Al-Waqiah.
Lepas tu maya sunat duhawi banyak. Sokmo. Lepas tu kita cek dengan tuan hotel tu kata, aku nak bayar sikit-sikit kali boleh ke tak? Minta Tuhan buka hati dia. Dia boleh terima hak kita minta. Lagu tu. Tapi tak sel lah. Kita saat ni tu tak bayar hotel. Okay. So, yang kedua pula, kih tinggal semaya fardu. Ni ingat molek. Kih tinggal maya fardu. Sebab tak maya subuh. Sebab tak maya zuhur. Sebab tak maya asar. Sebab tak maya ngorek. Sebab tak maya isya. Orang hak tak semaya fardu ni. Bukan tak maya sunat. Bukan kata kalau mu tak maya sunat tahajud mu kena azab dalam kubur dah. Orang hak kena azab dalam lubang kubur sikit lagi. Kalau yang mati, orang tak maya fardu. Tak maya subuh. Tak maya zuhur. Tak maya asar. Tak maya ngorek. Tak maya isya. Tak maya fardu. Pasal kita semua ni kalau ada lah hak duduk dengan learning, ya tak semaya. Minta dah kita bakal berubah nah. Kita bakal berubah ibu bapa ada akak semua. Sebab apa? Allahu Rabbi. Sebab sakit. Masa kita mati tu sakit. Allah Ta'ala azabkan kita. Azabkan kita. Ni kalau kita pergi buka dalam kitab-kitab ulama di antaranya Amuna Amid dalam kitab nama Wisyaul Afrah. Dalam kitab Jahara Mahub pun ada. Dalam kitab mana lagi? Dalam kitab banyak lah. Dalam kitab semua-semua kitab tu duk sebut. Ada beberapa seksa dan bala hak Tuhan buat turun di atas orang yang tinggal semaya. Ibu apa dah kau semua gini mana ya? Nabi SAW sebut dalam hadis kata, nak cek kata orang tu orang Islam dengan orang kafir tu, cek di semaya. Kalau orang tak semaya tu orang kafir, kalau orang semaya tu orang Islam. Tu Nabi ayat agut tu nah. Lepas tu tak ada amalan hak kita tinggal sengaja. Siapa Nabi kata faqad kafara jiharan. Kalau kita tak puasa Ramadan, tak siapa yang dikupur, tak siapa yang dikupur. Kalau kita tak ada pergi buat haji Mekah, tak ada pergi buat umrah, tak siapa yang dikupur. Kalau kita tak keluar zakat, tak siapa yang dikupur. Tetapi kalau kita tak semaya, tinggal semaya dengan sengaja ni, ada ulama kata yang dikupur. Na'udzubillah. Sebab hadis Nabi sebut man taraka solat man taraka solat muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa Nabi kata, siapa-siapa hak tinggal semaya dengan sengaja, orang tu jauh pada agama. Orang tu jadi faqad kafara, jadi kafir. Na'udzubillah. Maka Imam Syafi'i kita kata kafir di situ kufur nikmat. Dosa besar, wajib taubat, wajib qada semaya. Tak ada lagi ibadat hak siapa yang dikafir kalau kita tinggal dengan sengaja tu. Semaya ni Allah Rabbi. Sebab tu kita semua hak mana pesta tinggal semaya tu, pakatlah taubat, pakatlah qada. Pakatlah taubat, pakatlah qada. Allahu Rabbi. Dalam kitab sebut, di antara saya nak ambil hak dalam kitab yang nama Wisyaul Afrah dalam kitab Wisyaul Afrah ni sebut ada 3 seksa. Siapa-siapa yang tak semaya fardu, siapa-siapa tinggal semaya, kena azab dan kena seksa dalam lubang kubur 3 perkara. Ni dengan molek. Tak usah duduk buat sedap hangat kalau kita tak semaya. Setengah orang tengok, aku tak semaya ni. Lah ni dia mau tak semaya dah lah ni weh. Lah ni dia mau duduk istirahat lah ni orang panggil atau ikut kita nak buat gapo tak suruh dulu. Mabah pun tak boleh nak suruh. Dulu tak apa lah dulu tu. Yuk kau dulu. Dan ni yuk mai lah. Dek miความคิดของตัวเอง budak yang ada otak yang boleh mikir diri dia. Yang nak buat gapo ikut dia. Tengok hari ni. Siapa tak semaya dah. Tak semaya ni bukan masa sampai semaya. Rugi masa semaya. Kita dah nak semaya dah. Na'udzubillah min zalik. Hari ni. Tak. Hari ni. Hak amal takut sekali Timur apa? Timur mari seki kata, Islam ni agama hak betul ke? Na'udzubillah min zalik. Siapa yang kata lagu tu, ya tu agama.
Sebab apa? Sebab tu royak cerak-cerak. Kata inna dina indallahil Islam. Agama Islam, agama hak Tuhan. Al-yauma nakhtimu apa ni? Hak Tuhan sebut dalam Quran kata agama Islam ni agama yang sempurna. Tak ada agama hak nak mengatasi agama Islam boleh. Tapi ada timur di hari ni, nah orang runmai. Orang werung kita, orang budak baru, nah katanya Islam, agama Islam, sasana Islam ni ke sasana ti. Tuk tang lah, saya mai. Ya orang Islam, anak mamak. Anak orang Islam, tapi kita hanya back tu. Na'udzubillah. Sebab apa? Sebab ia duduk sengsap kamson, hak agama lain banyak. Duk dengar ya tu, doktor tu ngajar, doktor ni ngajar di makalah apa demo duk royak lah agama demo gini. Agama Yahudi baik ni, agama Kristian baik ni. Tu sasana sahih pengundi. Semua agama ajar ada orang baik lah ke. Kita pun yalah dah dah. Pak agama Islam kita ya juga. Kita nak buat barang baik tu tak boleh. Kita kena pergi Islam ya. Agama hak Tuhan. Hak kita kena nafsu cincin agama lain tu ajar orang di molek ogak so tu kau pe kondi. Yalah tapi hak Tuhan Islam ya. Inna dina indallahil Islam. Agama Tuhan agama Islam ya. Kita nak pergi agama lain tak boleh. Nak pergi nafsu agama lain tak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Mung agama mung aku agamaku. Ni ingat molek fak kita semua. Dah Allahu Rabbiyal Karim. Dah jangan fak kita semua buat main-main. Dan jangan kita buat mudah-mudah dengan semaya. Tengok ni dalam kitab sebut ada 3 perkara nak sebut. Orang hak tinggal semaya dia kena seksa dalam kubur, tiga perkara seksa. Pertama, Allah Ta'ala menyepitkan kubur baginya hingga berselisih segala tulang rusuknya. Nabi buat baik ni dengan tangan. Nabi kata orang tak semaya lepas tu dia mati dalam kubur, tanah kubur ni dia hipik. Ya kapik tubuh mayat hak ni tu tulang rusuk selisih baik ni. Lah ni tulang rusuk kena ni tulang lelaki ni baik ni tak. Ni misal tu tulang kita ni lepas tu tengah ni ada tulang rusuk. Tulang rusuk kita ni jadi baik ni. Selisih. Baik ni Allah sakit tak sakit. Kena hipik, kena kapik di tanah kubur. Na'udzubillah min zalik. So, yang kedua. Itu. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua Nabi kata, dinyalakan api baginya di dalam kubur dalam keadaan berbalik-balik di atas bara api pada siang dan malamnya. Allah na'udzubillah min zalik. Orang hak tak semaya duduk dalam kubur ada api. Ada api dalam kubur duduk nyala, patuh malaikat duduk balik kita, duduk letak kita hak ni tu, bawah kita tu ada api. Ni nak ayat kata mata kita tak nampak tu benar tu, tapi kalau benar tu hadis Nabi sebut kita kena percaya. Benar hak kita kena percaya hak Nabi sebut. Na'udzubillah min zalik. Kena bakar ngapi dalam lubang kubur. Kih apa? Kih tengah maya. Ni tak berat, tak takut. Tak percaya terah. Kalau kita mati, tak maya, duduk kena azab dalam kubur, siapa hak boleh tolong kita? Tak ada siapa dah. Kita buat kita sendiri. Orang gerak suruh maya subuh, orang gerak suruh maya isya, orang suruh maya ngorek apa semua tu, nak kita selamat dalam kubur. Kalau kita tak semaya juga, kita dah buat kita kena seksa diri. Bukan orang lain duduk buat kita kena seksa, dak kita duduk buat kita kena seksa diri. Na'udzubillah min zalik. Ibu bapa dan akak semua, dalam hadis yang lain Nabi sebut, sesungguhnya Nabi kata salah seorang kamu apabila mati, manusia kita bermati pak duduk dalam kubur. Baru duduk dalam kubur pak pagi petang Tuhan nampak tempat hak kita nak pergi duduk di hari akhirat. Tuhan nampak ni Nabi sebut dalam hadis, jika ia dari ahli syurga, maka adalah ia dari ahli syurga, dan jika adalah ia dari ahli neraka, maka dari ahli neraka lah. Dia duduk tengok siapa kiamat.
duduk dalam lubang kubur ke, ibu bapa duduk dalam lubang kubur, malaikat buka. Ni lah tempat mu kena pergi duduk di hari akhirat dengan aku. Kita duduk dalam kubur ke Allah takut. Nah, supaya kita misal dia mengata mu kena masuk gok, kita wasa kena. Wasa takut dah. Mu kena kena ambil buat lontok naik kuk dalam gok badan kita takut dah. Ni dalam neraka. Duduk dalam kubur tu nampak dah tempat kita kena pergi, naudzubillah. Tak takut ke kita semua? Takut ke? Ni hak Nabi sebut ni. Yang ketiga hak Nabi ayat ke apa? Dikeraskan dikeraskan ular ke atasnya di dalam kuburnya, nama Syuja'ul Aqra'. Dipukulkannya kerana meninggalkan sembahyang, diazabkan sehabis-habisnya menurut qadar semaya yang ditinggalkan. Allahu Rabbi ni. Hak ni pula ibu apa yang tiga, ada ular. Nama ular ni Asyuja'ul Aqra'. Ular ni besar. Ular besar, lagi pula sengak saat itu bisa. Bisa sengak bisa tak bisa. Okay? Kalau satu titik sengak ular Asyuja'ul Aqra' jatuh di atas bumi ni, nescaya satu tumbuh di bumi ni tak tumbuh. Pakai kering kote. Tak ada satu tumbuh tak ada satu pohon kayu hak tumbuh mari di atas bumi. Kalau bumi ni daerap satu bisa hak ular Asyuja'ul Aqra'. Nak uyak atau kuat tak kuat. Siapa bombing ni hak kita jijak atas ya tak wasa gapo tu ke. Nak atau kerahnya. Kemahnya bombing ni kena pit hak ular Asyuja'ul Aqra' dalam kubur ni ke. Kalau kena setitik ya hancur habis. Tumbuh. Tanam. Tak tumbuh. Bisa nak uyak atau. Pak ular ni duduk dalam kubur, duduk seksa dan azab dan sengak dan ketik. Nah, kepada di orang hak tinggal semaya. Nauzubillah, dalam kubur duk ayat ni. Pas kita semua hak duduk dengar ni, kita tak rasa takut ke? Sebab tu kena jaga semaya. Nabi sebut dalam hadis, Nabi SAW bersabda, siapa-siapa yang memeliharakan sembahyang, siapa-siapa hak jaga semaya, Allah Ta'ala akatkan azab kubur daripadanya. Allah Ta'ala akat azab kubur. Siapa yang jaga semaya, subuh yang maya, zuhur yang maya, asar yang maya, ngorek yang maya, isya yang maya, Allah Ta'ala akat azab kubur. Allah Ta'ala akat azab kubur orang hak yang jaga semaya. Sebab tu hak kita semua pakat jaga maya laka. Anak-anak kita pun kita kena suruh dia jaga maya. Lebih-lebih lagi anak kita hak mukallaf dah, akil balik dah. Jangan kita lak. Kita tahulah kata kita saya suruh kedak kepada anak kita. Walah Tuhan kata dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tuhan suruh kita jaga anak kita wis selamat daripada api neraka. Lepas tu kalau kita lock anak kita tak semaya, subuh tak semaya, zuhur tak semaya, asar tak semaya, ngorek tak semaya, isya tak semaya, walah dia tu wajib kena maya dah, dia mukallaf dah, dia mari darah haid dah, dia akil balik dah. Kita tak suruh juga, dia pun tak semaya. Kita suruh baru dia semaya, kita tak suruh. Kita tak suruh dia tak semaya. Kalau kita suruh dia semaya, kita wajib kena suruh anak kita semaya. Ibu bapa adik akak semua ni, kena suruh. Kita ni kan misal kita duduk dalam rumah kita. Lepas tu rumah kita bakar gung, bakar woncong cak faifa. Faifa cak woncong kau ikutlah. Bakar rumah kita. Dalam rumah kita, ada anak kita. Ada mak kita, ada anak kita, ada orang kita kasih. Kita buat apa ni? Misal tak anak kita duduk tidur. Kita khabar apa celak mata. Buka mata tengok rumah kita bakar. Anak kita duduk tidur, kita buat apa ni? Kita gerak anak kita lari pada rumah. Lari tubik pada rumah. Bakar ni. Duduk dalam rumah kena bakar di api ya. Kita pun auto rod. Kita bawa kita tubik pada rumah, lepas tu kita piping anak kita pula. Kita harik anak kita. Kita bawa anak kita duduk tidur tu, gerak dia kalau dia tak bangun pun kita harik tangan dia, harik kaki dia, harik telinga dia, tubik pada rumah. Apa? Nak wis selamat daripada api hak duduk bakar rumah tu. Takut kita kena.
Lepas kalau kita tak gerak anak kita maya subuh, tak gerak orang kita saya hak ni tu, orang dalam keluarga kita tu tengok ni, kita duduk buat wiyah kena bakar dalam kubur esok. Kita duduk lok wiyah kena bakar dalam kubur tu. Tengok kita ngaji dah pagi ni. Ada api duduk nyala lulu. Duduk nyala. Api tu mana? Dalam kubur di orang hak tak maya. Ni di antara ibu bapa. Sebab tu hak kita semua alhamdulillah, kalau siapa-siapa duduk jaga mayat dah, alhamdulillah. Siapa-siapa hak duduk jaga mayat dah. Ustaz saya mayat seumur subuh, mayat zuhur, mayat asar, mayat ngorek, mayat isya, mayat seumur. Alhamdulillah. Kalau kita jaga mayat dah, alhamdulillah. Kita cek pula kita lah ni hadap kiblat dah. Anak kita hadap mana, cucu kita hadap ke mana, hadap kiblat juga ke, hadap ke mana masa maya ni. Kita kena pakat cek, kita kena pakat jadi mata, pakat tengok, pakat suruh anak-anak kita wi selamat. Nah, insya-Allah taala kalau misal kata anak kita suruh tara mana pun tak cekak dah ustaz, doa dengan Tuhan. Doa bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, ya Tuhanku, mintalah anakku ya ada orang semaya. Ya Allah, bubuhlah dalam hati anakku iman. Ya Allah, mintalah Engkau bagi hidayah dan bagi taufik. Baikilah hati anakku, mintalah dia jaga semaya. Ya Allah. Doa ke bahasa Melayu pun boleh. Doa mak, doa abah ni ke kepada anak Tuhan mudah terima. Peherak tu, pehelaka dah insya-Allah taala, itu di antara. Allahu Rabbi ya Karim. Patut lagi orang hak kena azab dalam kubur ni ke, satunya orang tinggal semaya dah, hak ni kita ayat dah. Patut laginya orang zina. Orang zina ni ke kena azab dalam kubur. Dalam kitab Jahara Mauhud di muka surat 124. 124 dia kata gini. Dia kata barang siapa yang berzina, siapa-siapa hak zina. Ya zina, nescaya membuka Allah Ta'ala atasnya di dalam kuburnya akan dulapai pintu daripada api neraka. Lapai pintu neraka. Lapai pintu neraka dalam lubang kubur. Tuhan buka, keluar daripada segala pintu itu beberapa kala dan ulah hingga kiamat. Orang hak zina, orang hak buat kerja zina, dosa zina, lepas tu dia tak ada taubat, mati dalam zina, mati ada dosa zina. Dalam kubur sikit lagi, tengok Nabi kata kena, Tuhan buka pintu, Tuhan buka di kubur tu pintu neraka. Lepas tu pintu neraka Tuhan buka, wi gapo pergi di kubur kita? Wi ulah mari di neraka, masuk dalam kubur kita, duk ketik kita, duk sengak kita duk gelepah dalam kubur. Nak lari tak boleh. Nak lari mana kita dalam kubur tu? Semua habis licin, jalan tak ada ni, Allahu Rabbi. Sebab itulah ibu bapa dan akak semua tak usah buatlah benar-benar hak Tuhan larang baik tu. Walaupun nafsu kita nak tara mana, kita kena takut. Siapa-siapa hak biasa, ustaz saya biasa zina ni, Allah saya takut ustaz. Nak buat baik no, taubat dengan Tuhan. Taubat dengan Tuhan, istighfar banyak, taubat dengan Tuhan. Mari sunat taubat ke apa semua. Azalah hati tu sekelik giwak dah tinggal benar maksiat tu. Lepas tu nyesal dalam hati. InsyaAllah ta'ala taubat ni, kita buat dosa besar tara mana pun, kalau kita taubat sungguh, Tuhan maaf kepada kita. Tuhan maaf kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu di antara. Allahu Rabbi ya Karim, ni di antara. Sebab tu kita semua kena pakai jaga. Lepas tu orang ngupak ke orang belaga orang ngacung, orang kata ke orang maki orang, semua tu pun masuk dalam orang hak kena azab dalam lubang kubur juga. Sebab tu kita kena tinggal lah kecek mudah-mudah benar-benar hak Tuhan larang gapo semua tu ke, kita pakat tinggal lah ke. Pakat tinggal lah ke. Kita tahu dah kata benar ni Tuhan larang, tak usah buat. Kalau kita pergi kacau buat, kita lah hak kena azab dalam lubang kubur. Kita pergi tam tua roeng sebab kita tahu dah kata kalau aku buat benar hari gini, Tuhan azab aku dalam kubur ni, Allah takutnya. Tak usah buat. Wi ingat atau sindi kita tamใน dunia ni, mi pun katup newan akhirat, mi pun katup lepas dah kita mati. Kalau Tuhan tak ada azab kita lagi di atas dunia, kita takutlah Tuhan azab kita dalam kubur.
Sebab apa? Sebab tak ada siapa boleh tolong kita masa kita kena azab dalam lubang kubur. Ni, misal katanya Lala ni. Lala ni orang hak duduk dalam lubang kubur tu kan duk kena seksa. Kita dengar tak suara orang dalam kubur duk tepik? Tak dengar. Tapi duk tepik sungguh. Nabi sebut ni kan, kita duk ngaji dah ni kan, duk tepik, duk sakit. Tapi tak ada siapa. Tak ada siapa dengar suara habuk orang dalam kubur duk tepik. Sebab tu kita takut. Minta maaf kita semua jauh daripada azab kubur laka. Nak jauh daripada azab kubur, di antaranya kita jaga semaya. Jaga semaya. Ibu bapa ada akak semua jaga semaya. Tu di antara. Dalam kitab ni mana? Dalam kitab ada ikul akhbar. Ya royak di antara amalan nak kita selamat daripada azab kubur deh. Ni dalam kitab ni. Daka ikut akhbar ni ia sebut di muka surat 16. Muka surat 16. Ia kata telah berkata Al-Faqih rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang berkehendak bahawa lepas ia daripada azab kubur. Tengok ya. Siapa-siapa yang nak diri dia lepas pada azab kubur, maka hendaklah ia memeliharakan sembahyang dan bersedekah dan membaca Quran dan membanyakkan membaca tasbih zikir. Tengok. Ya kata siapa-siapa yang nak diri dia lepas pada azab kubur, satu kena jaga sembahyang. Yang kedua kena sedekah. Yang tiga kena baca Quran. Yang keempat kena banyak zikir. Maka bahawasanya ini segala perkara menerangkan kubur dan meluaskannya kubur. Siapa yang buat perkara ni, kubur dia jadi luah, kubur dia jadi cerah. Maka kita semua kita bakal buat laka lah. Nak buat seumur. Satunya kita semaya, jaga semaya. Lepas tu kita buat amalan dekah seumur. Lepas tu kita baca Quran seumur. Lepas tu kita baca zikir seumur. Zikir banyak. Pak amalan ni kalau kita buat, kita selamat daripada azab kubur. Kita selamat daripada azab kubur. Ibu bapa adik akak semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepas tu, dalam kitab ni sebut laginya pula, masa kita duduk dalam kubur tu, ibu bapa ada akak semua. Lepas tu amalan-amalan hak kita buat ni ke, ia akan mari tolong kita. Ia akan mari tolong kita. Gini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masa kita duduk dalam lubang kubur tu, semaya ya eno. Hak kita duk kacau maya hari-hari ni ke, maka berkata semaya, jangan datang kedua kamu akan dia daripada pihak aku. Maka beberapa banyak semaya yang disemaya ia akan dia di dalam Malaysia kerana takut daripada ini tepat. Tengok. Jadi dalam lubang kubur esok semaya kita duk semaya lek siang hari, maya subuh ke, maya duha ke, maya sunat rawatib ke, maya sunat tahajud lek malam ke, maya asar, maya ngorek gapo semua maya kita duduk buat ke, semaya itulah yang mari tolong kita dalam kubur. Waya atamu tak boleh nak mari tempat ya ni weh, sebab ya ni semaya semua di atas dunia. Malaikat pun gi kepada sebelah kaki pula. Gi sebelah kaki. Lepas tu kaki pun royak atanya, kata, mu tak boleh mari kok ni. Sebab apa? Sebab ia ni jalan gi maya mu'ah di sejid. Gi maya mu'ah di sejid. Mu tak boleh nak mari. Pas malaikat mari pula kok sebelah kanan. Kok sebelah kanan ni ada amalan dekah. Kita dekah semua ke? Sedekah tolong kita pula. Tolong kita pula. Lepas tu mari pula ke belah kiri. Ke belah kiri ada amalan puasa. Puasa tolong kita pula ni. Nak kata hak kita duk semaya, hak kita duk puasa, hak kita duk dekah, hak kita duk baca Quran ke, amalan hak ni dia duduk tolong kita dalam kubur esok. Sebab tu kita nak buat banyak. Sebab dia tolong kita. Ni kita duk malah maya, malah baca Quran, malah zikir, malah dekah. Tu dah ada masalah laka tu. Tengok kita ngaji dah pagi ni, hak dalam kitab-kitab sebut, maka kita bakal usaha laka insya-Allah.
Nah, kalau kita nak selamat daripada azab kubur, di antaranya ni doa ni. Doa ni kita bacalah hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Nah, pakat bacalah ke.